أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi saya Nur Humairah binti Tajul Ashikin daripada PIM 2 akan membicarakan satu tajuk yang telah diberi dalam PB iaitu pentaksiran berterusan Khulafa Ar-Rashidin, dan saya dapat Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi saya akan teruskan kepada pengenalan dan isi kandungan uh, dan seterusnya. Jadi baiklah, kita teruskan kepada isi kandungan yang akan saya kupaskan dalam satu video ini, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, di mana dalam isi kandungan ini mempunyai peristiwa penting dalam kepimpinan dan pemerintahan serta fitnah dan huru-hara yang berlaku pada zaman Sayyidina Ali, ketika mana pemerintahan dan khalifah Sayyidina Ali lah. Yang kedua, era kegemilangan dan seterusnya sumbangan Sayyidina Ali dalam dunia perkembangan Islam. Okay. Ta'ala anhu. Jadi pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai Khulafa Ar-Rashidin yang keempat mempunyai signifikan yang tersendiri terhadap perkembangan Islam di dunia. Jadi Sayyidina Ali ini merupakan khalifah yang keempat tadi saya sebutkan, dan dilantik setelah kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan yang telah dibunuh oleh sekelompok pemberontak asal Mesir. Jadi Sayyidina Ali juga dilantik menjadi khalifah pada tahun 565 Masihi melalui pemilihan dan pertemuan terbuka. Jadi peristiwa pada zaman Sayyidina Ali ini dipenuhi dengan pelbagai konflik yang berlaku daripada segi politik dan pentadbirannya sendiri. Dan selain daripada itu, Sayyidina Ali juga telah mewujudkan satu kestabilan dan keharmonian dalam masyarakat pada zaman Khalifah Sayyidina Ali sendiri. Jadi hal ini kerana Sayyidina Ali mewarisi konflik yang telah lama wujud daripada pemerintahan sebelumnya sejak pemerintahan Uthman bin Affan. Jadi Sayyidina Ali sebagai khalifah yang membolehkan kestabilan segenap aspek yang berlaku dalam pemerintahan beliau sendiri. Jadi kita teruskan kepada sedikit biodata ringkas berkaitan peribadi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi sekarang ni yang saya paparkan di slide iaitu biodata ringkas berkenaan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nama beliau ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dan beliau lahir pada 600 Masihi, di mana 10 tahun sebelum diturunkan wahyu pertama, dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Fakta berkenaan dengan Sayyidina Ali seperti mana yang semua ketahui, di mana Sayyidina Ali ini adalah kanak-kanak pertama yang telah memasuki Islam, di mana ketika dakwah Rasulullah SAW telah sampai kepada beliau. Jadi tempoh pemerintahan Sayyidina Ali sendiri, Khalifah Sayyidina Ali sendiri, ialah 5 tahun dalam situasi yang konflik, di mana berlaku peperangan, berlaku wujudnya puak-puak yang baharu timbul dan sebagainya. Di mana seterusnya kita teruskan kepada tahun kewafatan Sayyidina Ali, di mana Abdul Rahman bin Muljam telah menikam Sayyidina Ali di Kufah pada hari Jumaat, ketika mana pada tahun itu tahun 40 Hijrah. Jadi ini sedikit sebanyak berkaitan dengan biodata ringkas Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita teruskan kepada peristiwa penting dan fitnah serta huru-hara dalam kepimpinan dan pemerintahan Sayyidina Ali sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi peristiwa penting, fitnah dan huru-hara yang berlaku dalam kepimpinan
Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat ini, iaitu Sayyidina Ali, di mana peristiwa penting ini telah berlaku dan terbahagi kepada tiga. Yang pertama sekali, terbahagi kepada empat, maafkan saya. Yang pertama sekali adalah peristiwa di mana Sayyidina Ali dan isteri baginda Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Dan yang kedua, perang Jamal. Yang ketiga, perang Siffin. Dan yang keempat, perang Nahrawan. Jadi empat-empat perkara ini adalah peristiwa yang sangat penting dan berlaku dalam perkembangan pada pemerintahan Sayyidina Ali itu sendiri, dan perlu diambil cakna oleh umat Islam untuk mengetahui dan mendalami lagi bagaimana kehidupan para Khulafa Ar-Rasyidin yang terdahulu. Kita teruskan kepada peristiwa yang pertama, di mana konflik antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana ketika itu berlakunya kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan, dan ketika itu Aisyah binti Abu Bakar ini, Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar telah selesai menunaikan umrah dan menangguhkan kepulangannya kerana berita tersebut, dan di mana dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan pada masa yang sama, beliau juga telah mendapat khabar berita di mana Sayyidina Ali telah dilantik, telah dibai'ah untuk menjadi Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat. Jadi beliau telah menuntut seperti Muawiyah bin Abi Sufyan supaya Sayyidina Ali yang telah menjadi khalifah, yang telah dilantik menjadi khalifah, untuk menghukum siapakah pembunuh Uthman bin Affan. Ketika itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah bersepakat untuk pergi ke Madinah, di mana ketika itu Allahumma salli alaihi wasallam, Ya'la bin Umayyah menafkahkan 600 ekor unta dan 600,000 dirham, manakala Ibnu Amir telah membelanjakan harta yang banyak kepada angkatan Hafsah binti Umar dan Aisyah untuk berangkat ke Madinah bagi menuntut bela ke atas kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, sekaligus di sana mereka telah bertemu, di mana Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Abu Bakar bertemu di Madinah. Jadi ketika itu tentera Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah mencecah sehingga 30,000 orang. Namun Aisyah radhiyallahu taala anha serta beberapa orang lagi telah berpisah dengan Ummahatul Mukminin, iaitu Ummahatul Mukminin yang lain di Dat Irqi, dan meneruskan perjalanan ke Basrah. Seterusnya, setibanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha di Hafir, beliau bertemu dengan rombongan Talhah bin Ubaidillah dan Zubair al-Awwam yang turut sama menyokong usaha Sayyidatina Aisyah, iaitu menuntut bela ke atas kematian Sayyidina Uthman dan mengharapkan pembelaan dan maksudnya hukuman yang lebih setimpal kepada Allahumma salli alaihi wasallam, kepada pembunuh yang membunuh Sayyidina Uthman. Seterusnya, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu telah membatalkan hasrat ke Syam dan menuju ke Basrah setelah mengetahui kemarahan tentera Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dan Talhah dan Zubair bin Al-Awwam. Seterusnya, Sayyidina Ali bin Abi Talib merasakan bahawa beliau perlu menghalang kedatangan tentera Aisyah radhiyallahu taala anhu, Zubair ibnu Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah ke Basrah, di mana sebelum Muawiyah dan penyokongnya di Syam bergabung dengan pasukan di Basrah supaya tidak menjadi konflik yang terlalu besar. Jadi hal ini menyebabkan pada ketika itu majoriti penduduk Kufah dan Madinah berpihak kepada Ali bin Abi Talib, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan manakala Basrah pula berpihak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam. Jadi Ali bin Abi Talib kemudian menghantar utusan Abdullah ibnu Abbas, manakala Talhah dan Zubair pula menghantar Muhammad bin Tulaihah As-Sajjad sebagai langkah terakhir di mana untuk mencapai kedamaian dan perdamaian di antara kedua-dua pihak, di mana suasana di kedua-dua pihak beransur reda pada malam tersebut. Jadi
Seterusnya kita akan sambung kepada Perang Jamal, di mana Perang Jamal itu adalah sambungan daripada kisah Sayyidina Ali dan Aisyah binti Abu Bakar. Jadi kita teruskan kepada Perang Jamal, iaitu daripada sambungan perdamaian yang berlaku antara pihak Sayyidina Ali dengan pihak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam, di mana para pembunuh Osman bin Affan sendiri merasa bimbang di atas perdamaian tersebut kerana menganggap bahawa dengan perdamaian tersebut menyebabkan berlakunya penegakan hukum atas kejahatan yang telah mereka lakukan dengan pembunuhan Sayyidina Osman. Jadi untuk menjayakan peperangan tersebut, seramai 2,000 orang lelaki telah menyusup masuk ke dalam kediaman ataupun kemah kedua-dua belah pihak dan menyerang mereka sebelum terbit fajar. Jadi hal ini menyebabkan berlaku kesalahfahaman di antara pihak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan mereka menyangka mereka diserang oleh pihak Sayyidina Ali sendiri. Sama juga seperti mana pihak Sayyidina Ali itu sendiri, mereka juga menganggap bahawa pihak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah menghantar tentera untuk menyerang mereka. Jadi sama-sama masing-masing menyangka bahawa pihak lawan telah melanggar persepakatan damai. Jadi tercetusnya Perang Jamal ini pada tahun 36 Hijrah pada bulan Jamadil Akhir yang dikenali sebagai Perang Jamal, dan dinamakan sebagai Perang Jamal disebabkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah pergi menyertai peperangan dengan menunggang unta dan beserta 30,000 orang tentera, manakala tentera dari pihak Ali bin Abi Talib daripada Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib berjumlah 20,000 orang. Jadi tentera Basrah berjuang berhabis-habisan untuk melindungi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dan unta yang ditungganginya sehingga mengorbankan ramai tentera, di mana Sayyidina Ali bin Abi Talib memerintahkan agar unta tersebut diserang daripada bahagian belakang supaya rebah. Jadi perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak Sayyidina Ali bin Abi Talib dan terbunuhnya Talha ibn Ubaidillah dan Muhammad ibn Talha serta Zubair bin Awam, serta perkara ini mencatatkan sehingga 10,000 orang yang terkorban dari kedua-dua belah pihak. Jadi Sayyidina Ali telah mengirimkan unta-unta yang ditunggangi, bekal kelengkapan termasuk 40 wanita Basrah serta saudara kandung Aisyah radhiyallahu taala anha, Muhammad ibnu Abu Bakar, untuk menyertai kepulangan Aisyah radhiyallahu taala anha ke Madinah untuk bawa pulanglah Sayyidatina Aisyah ni, dan hal ini menyebabkan akhirnya Perang Jamal. Berlakunya Perang Jamal ini dan mempunyai beberapa pendapat lah, di mana Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tindakan Aisyah radhiyallahu taala anha yang diikuti oleh Zubair bin Al-Awwam, Talha ibnu Ubaidillah dalam peperangan Jamal ini dimaafkan kerana mereka ini melakukan maksudnya macam ingin menegakkan perintah qisas. Tujuan mereka untuk mendamaikan umat Islam sendiri dan menegakkan qisas bagi pembunuh Osman bin Affan. Tidaklah berlaku kesalahfahaman dalam cerita berkaitan dengan Perang Jamal ini kerana mereka ini hanya ingin menegakkan qisas dan mencari pembunuh Osman bin Affan dan mendamaikan umat Islam. Jadi Sayyidina Ali pula berperanan sebagai seorang khalifah yang ingin memelihara kestabilan politik, mencegah daripada segala perpecahan ataupun berlakunya peperangan di antara para sahabat, di antara para umat Islam, dan menegakkan qisas terhadap mereka yang membunuh Osman bin Affan. Okey, selepas berakhirnya Perang Jamal, kita teruskan kepada Perang Siffin, di mana peperangan ini berlaku di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pembesar di Syam menuntut bela atas pembunuhan Khalifah Osman bin Affan
dengan sikap enggan memberi bai'ah kepada Sayyidina Ali. Jadi mereka juga menghantar utusan iaitu Jarir ibnu Abdullah untuk untuk menuntut bela tentang kes pembunuhan Osman bin Affan. Walaupun begitu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk membincangkan beberapa perkara dan terus dijemput oleh Muawiyah untuk menemuinya. Setelah itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib keluar dari kota Kufah menuju ke Syam dengan menyediakan tentera di Nakhilah serta melantik Amir al-Badri menjadi pengganti beliau di Kufah. Jadi setelah Amru al-As ni mengetahui kemarahan Ali bin Abi Thalib ke Syam, mereka telah menggunakan kebijaksanaannya dengan memberi ucapan di khalayak umum berkaitan dengan pembunuhan Sayyidina Osman untuk membangkitkan lagi rasa ketidakpuasan hati dalam kalangan umat Islam, dalam kalangan kaum ketika itu di Syam. Maka untuk bertujuan menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada hakikatnya, ketika Sayyidina Ali keluar daripada kota Kufah, Muawiyah bin Abi Sufyan juga telah keluar dari kota Damsyik untuk menyekat kemarahan Sayyidina Ali dan tentera beliau. Maka kemarahan kedua-dua belah pihak menemukan mereka di suatu kawasan yang dinamakan sebagai Siffin. Jadi Siffin ini adalah terletak bersebelahan dengan Sungai Furat. Jadi peristiwa ini berlaku pada Zulhijjah tahun ke-36 Hijrah dan mula berperang pada awalnya bulan Safar tahun berikutnya iaitu 37 Hijrah. 36 mereka Allahumma salli ala Muhammad berlaku pada Zulhijjah dan pada tahun 37 mula berperang. Di sana berlakunya perbalahan ataupun pergaduhan di antara Muawiyah dan Sayyidina Ali untuk menguasai Sungai Furat sebagai strategi peperangan sekaligus menjadikan saluran bekalan air bagi angkatan tentera yang menyertai peperangan. Setelah perbalahan tersebut, Sayyidina Ali telah menghantar Panglima Basir Ibnu Amru untuk mengadakan rundingan dengan pihak Muawiyah. Namun begitu, rundingan ini tidak mencapai kata putus dan menyebabkan berlalunya bulan Muharram tahun ke-37 Hijrah dan datanglah jawapan daripada pihak Muawiyah membawa pihaknya tidak akan memberi bai'ah kepada Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali pula perlu menyokong Muawiyah untuk menjadi pemimpin pada zaman itu. Maka berlakunya peperangan pada hari pertama sehinggalah hari yang ketiga, di mana pada hari yang pertama itu Allahumma salli ala Muhammad berlaku siang dan malam sampai puncaknya pada hari ketiga setelah mendapat tekanan yang dahsyat daripada segenap penjuru, di mana tentera Muawiyah menjadi lemah dan pihak lawan wakilnya Amru al-As telah mencadangkan untuk mengangkat mushaf sebagai tanda peperangan perlu dihentikan. Maksudnya mereka menyerah kalah dan mereka ingin menghentikan peperangan kerana terlalu penat dengan berlakunya kematian yang banyak. Jadi setelah mengikat perjanjian sementara dengan Muawiyah dan sementara menanti perjanjian sebenar, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pulang ke kota Kufah. Seterusnya kita masuk ke Perang Nahrawan, di mana puak Khawarij pada zaman Sayyidina Ali melakukan rusuhan dan membunuh orang yang menolak mereka sekitar Sungai Furat dan memaksa penduduk pada zaman tersebut menganut pegangan mereka, iaitu pegangan Khawarij itu sendirilah. Jadi ketika itu mereka melakukan pembunuhan di lembah Sungai Furat sehingga kan kaum perempuan dan kanak-kanak yang tak berdosa juga tidak terlepas daripada penyiasatan tersebut. Walau bagaimanapun, Sayyidina Ali menyatakan kemarahan terhadap tindakan kaum Khawarij yang telah menghukum
beliau sebagai kafir kerana menerima majlis tahkim dan membunuh ramai kaum muslimin yang tidak bersefahaman dengan mereka dan membuat kerosakan dan banyak lagi lah. Namun Saidina Ali tidak memerangi mereka lagi pada ketika itu kerana Saidina Ali ini terkenangkan persahabatan, penjalinan ukhuwah antara perjuang antara jasa mereka dalam perjuangan menghadapi angkatan tentera Aisyah tentera Aisyah radhiyallahu taala anha dan Talha ibnu Ubaidillah serta Zubair ibnu Al-Awwam pada tahun 36 Hijrah dahulu. Maka untuk menyatakan kasih sayang dan toleransi terhadap puak Khawarij ini, Saidina Ali pun telah menyatakan untuk menghantar seorang utusan dan merupakan seorang sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam, iaitu Abdullah ibnu Khabbab Al-A'raj, untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, mengajak puak Khawarij ni untuk kembali ke jalan yang benar. Namun yang demikian, perkara yang sebaliknya berlakunya plot twist di antara kisah ini, di mana pembunuhan Abdullah ibnu Khabbab berlaku dengan kejam oleh puak Khawarij, sekaligus mencabar kesabaran dan toleransi Saidina Ali, di mana Saidina Ali sebelum ini telah memberi peluang. Pada ketika itu Saidina Ali telah memberi peluang kepada puak Khawarij ni, tapi puak Khawarij ni masih lagi enggan membai'ah Saidina Ali dan malah membalas pula dengan membunuh utusan yang telah dihantar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ini. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tanpa melengahkan masa lagi, Sayyidina Ali lantas menggerakkan pasukan tentera seramai 70,000 orang menuju ke desa Harura yang bertujuan memerangi puak Khawarij ni. Walau bagaimanapun, kedua-dua pihak telah bertemu di Nahrawan yang terletak di pinggir sungai Dajlah. Apabila puak Khawarij yang telah mengetahui kemarahan tentera Sayyidina Ali, maka mula keluar dari Harura dan menuju ke Nahrawan dan telah meletakkan Hijr ibnu Adi di sebelah kanan, Subaik, Ruba dan Maqal ibnu Khais di sebelah kiri. Abu Ayyub Al-Ansari sebagai pemimpin tentera berkuda, Abu Qatadah Al-Ansari memimpin tentera berjalan kaki, manakala penduduk di Madinah seramai 700 orang pemimpin oleh Khais ibnu Sa'ad Ubadah, di mana sebagai rundingan terakhir Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu telah menawarkan jaminan perdamaian untuk puak Khawarij ni sendiri, untuk supaya mereka pulang ke Kufah dan tidak berlakunya peperangan. Jadi seramai 500 orang telah menerima tawaran tersebut dan ada 1,800 yang berbaki tetap dengan pendirian mereka dan mereka mengatakan mereka berada di pihak yang benar, manakala selainnya adalah sesat lagi bid'ah. Ibnu Katsir pula mengambil pendapat bahawa seramai 4,000 orang puak Khawarij telah menerima tawaran, manakala 1,000 orang ataupun kurang daripada itu yang tinggal 1,000 orang atau kurang daripada itu. Jadi diriwayatkan oleh ahli-ahli sejarah Islam, pasukan puak Khawarij ni hancur lebur dan di medan Nahrawan dan tak mampu nak bangkit semula untuk mencipta satu tenaga yang hebat. Di pihak kaum Khawarij sendiri terbunuh ramai ketua-ketua yang hebat dalam kalangan mereka seperti Hurkus ibnu Zuhair Al-Tamimi, Abdullah ibnu Wahab Ar-Rasibi, Zaid ibnu Sauhan Al-Abadi dan ramai lagi. Manakala yang sempat menyelamatkan diri hanyalah sebilangan yang kecil sahaja. Namun begitu, puak Khawarij ni tak berhenti di situ. Mereka menyatakan permusuhan dan merancang pembunuhan terhadap golongan selain daripada mereka yang menolak ajaran mereka, yang menolak pegangan mereka, dengan menyatakan
Mereka ini ingin membunuh tokoh-tokoh yang terlibat dalam majlis tahkim. Jadi kita masuk kepada era kegemilangan dan sumbangan Sayyidina Ali dalam pemerintahan khalifah sendiri. Yang pertamanya, Sayyidina Ali ini mempunyai wawasan dan sumbangan beliau ialah sanggup menerima jawatan khalifah dalam keadaan kegoyahan ataupun dalam keadaan gawat ataupun Allahumma salli alaihi wasallam, orang kata keadaan ketika itu antara orang Islam dengan orang Islam sendiri berpecah belah, di mana beliau sanggup menerima jawatan tertinggi walaupun pada masa itu berlaku uh, kegoyahan di mana bermulanya titik pertukaran politik negara Islam yang bercelaru apabila ramai pihak berebut menjadi ketua. Yang kedua, menghentikan peperangan di antara umat Islam. Okey, ketika itu menghentikan peperangan di antara umat Islam, ni antara sumbangan Saidina Ali lah. Beliau bermati-matian mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Misalnya dalam peperangan saudara tadi iaitu Perang Jamal, Perang Siffin, walaupun tenteranya hampir mencapai kemenangan dalam peperangan tersebut, tetapi disebabkan ada dalam kalangan pihak musuh yang rela mengangkat Al-Quran, maka beliau sanggup menghentikan peperangan tersebut dan memulakan proses perundingan. Seterusnya, yang ketiga, meneruskan cukai jizyah kepada zimmi untuk mengembangkan ekonomi negara. Kutipan ini diteruskan oleh Khalifah Sayyidina Ali. Ia dinyatakan dalam surat yang dihantar kepada Al-Ashtar. Khalifah Ali mengikat perjanjian dengan golongan zimmi untuk kenakan jizyah. Tengok ni. Jadi kita teruskan kepada sumbangan Sayyidina Ali dalam bidang tilawah Al-Quran, di mana ilmu tilawah Al-Quran adalah ilmu yang paling awal diperolehi oleh Ali, Sayyidina Ali secara langsung daripada Rasulullah SAW sejak masih kanak-kanak. Jadi kenabian Nabi Muhammad SAW berlangsung sewaktu Sayyidina Ali berusia 10 tahun, dan banyak sumber menyatakan Sayyidina Ali memeluk Islam ketika usia tersebut. Jadi ketika itu beliau berada dalam penjagaan dan bimbingan langsung daripada Rasulullah sendiri, dan beliau adalah orang yang paling mengetahui bagaimana Rasulullah SAW membaca ayat-ayat Al-Quran dan orang yang pertama menghafal Al-Quran. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kecerdasan yang dimiliki menyebabkan beliau dapat menguasai ilmu tilawah Al-Quran dengan sempurna selain menguasai pengertian dan tafsir Al-Quran. Kepakaran dan kecekapan di bidang ini menyebabkan Sayyidina Ali ini membantu dan memberi sumbangan besar dalam usaha menghimpunkan ayat-ayat suci Al-Quran sewaktu peninggalan Nabi Muhammad SAW. Setelah kewafatan Nabi, ramai para sahabat yang terlibat dalam konflik dan usaha menempaskan golongan murtad. Jadi ramai di antara mereka yang terkorban di medan pertempuran, terutamanya para hufaz. Setiap situasi ini menyebabkan kebimbangan, dan atas usul ataupun cadangan daripada Umar iaitu Khalifah dan Khalifah Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit mengetuai pasukan untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi tugas Zaid ni dipermudahkan menerusi sumbangan dan bantuan besar Sayyidina Ali yang tidak ternilai. Jadi sejarah pengajian ilmu tilawah membuktikan bahawa para ahli tilawah semuanya menimba ilmu dari sumber yang pertama iaitu Sayyidina Ali, termasuk oleh Abu Umar bin Al-Ala, Asim bin Najad dan lain-lain. Mereka adalah rakan seperguruan dengan Abu Abdul Rahman Al-Sulami Al-Khari, sedangkan Abu Abdul Rahman berguru dengan mendapat didikan langsung daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dalam ilmu tilawah dan menurunkan ilmu tilawah itu. Jadi Sayyidina Ali juga sentiasa menegaskan bahawa orang ramai untuk mempraktikkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, bukan sekadar membacanya sahaja. Antara kata-kata Sayyidina Ali, kamu semua wajib mengetahui bahawa Al-Quran itu adalah nasihat yang tidak pernah palsu, pembimbing yang tidak pernah sesat, dan pembicara yang tidak pernah mengenal dusta. Setiap orang yang duduk membaca Al-Quran, dia pasti memperolehi tambahan dan pengurangan. Maksudnya, setiap kali kita baca Al-Quran, pasti ada satu faedah yang baru kita dapatkan, iaitu tambahan hidayah dan pengurangan kejahilan.
Seterusnya, ketahuilah bahawa tidak ada yang lebih unggul dan lebih tinggi bagi seseorang selain Al-Quran. Oleh sebab itu, sembuhkanlah penyakit kamu dengan Al-Quran, dan dengan Al-Quran juga mohonlah pertolongan kepada Allah untuk mengatasi kesukaran kamu. Dalam Al-Quran terdapat ubat penyembuh bagi penyakit yang paling parah, iaitu penyakit kufur, kemunafikan dan kesesatan. Mohonlah kepada Allah dengan Al-Quran, dan dengan mencintai Al-Quran, hadapkanlah diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dengan Al-Quran kamu meminta sesuatu kepada makhluk Allah. Semua hamba Allah tidak dapat menghadapkan diri kepadanya melalui sesama makhluk. Dan ketahuilah bahawa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang benar-benar dan diharapkan. Juga merupakan pembicara terpercaya, di mana Al-Quran adalah tidak ada kata-kata dustanya, iaitu di mana ada dalil yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi, di mana ayat Al-Quran itu sendiri, di mana Al-Quran itu sendiri tidak ada keraguan padanya. Jadi ia juga merupakan pembicara yang terpercaya. Barang siapa memperolehi syafaat daripada Al-Quran pada hari kiamat, bererti dia memperolehi syafaat yang sejati, dan seterusnya. Begitulah peranan dan sumbangan Sayyidina Ali sebagai tokoh yang memandu hakikat dasar ilmu tilawah Al-Quran, dan dianggap sebagai satu pelopor ataupun satu yang mewujudkan sejak zaman Sayyidina Ali, sehinggalah dasarnya menjadi ikutan sehingga ke hari ini. Panduan dan dasarnya dianggap menjadi kunci kepada segala cara tilawah Al-Quran dan selepasnya, ataupun segala metod tilawah Al-Quran dan selepasnya.